Petang semua. Kita sambung dengan kita punya lecture 3.3 Preparation of Alkenes. Okey, alkene. Untuk menyediakan alkene boleh disediakan daripada alkohol. Alkene, ingat alkene disediakan daripada alkohol. Kita start dengan alkohol akan menghasilkan alkene melalui tindak balas elimination. Jadi ini dipanggil acid catalyzed dehydration of alcohol. Mungkin kamu akan jumpa perkataan acid catalyzed dehydration of alcohol. Penyediaan alkene melalui acid catalyzed dehydration of alcohol. Dan menggunakan reagent sama ada concentrated sulfuric acid ataupun phosphoric acid. Concentrated phosphoric acid. Jadi di sini alcohols mengandungi hydroxyl group OH dan H, ya. Apa yang berlaku di sini? OH dan H akan disingkirkan menjadi air. Maka dengan itu akan terbentuklah ikatan double bond di antara dua karbon. Dua karbon tadi menjadi double bond. Antara dua karbon ini kemudian bertukar menjadi double bond. Jadi tindak balas ini adalah tindak balas elimination di mana air disingkirkan. Daripada saturated, alkohol adalah saturated yang dia mengandungi multiple bond menjadi alkene yang unsaturated setelah air disingkirkan. Okay. Jadi kamu kena ingat untuk menyediakan alkene kita bermula dengan alkohol. Kita menggunakan alkohol bila kita letakkan concentrated sulfuric acid kepada alkohol dan kita panaskan, maka kita akan menghasilkan alkene dan air. Jadi itu secara umum penyediaan alkene daripada alkohol. Remember yang apa yang berlaku ialah H dan OH pada dua karbon bersebelahan akan kita putuskan ikatan dengan karbon, kemudian akan terbentuklah double bond di antara dua karbon tersebut. Okey, kita tengok contoh. Okey, contohnya di sini, ini adalah satu propanol. Ini alkohol yang digunakan ni adalah satu propanol. Satu propanol. Karbon nombor 1 ada OH. Ada 3 karbon. Jadi satu propanol akan menghasilkan propin. Propin akan terhasil apabila satu propanol kita letakkan concentrated sulfuric acid dan kemudian kita panaskan. Akan menghasilkan propin bersama dengan air. Jadi apa yang panduan untuk kamu untuk melihat alkene apa yang akan terbentuk, kamu lihat pada karbon yang mempunyai OH, karbon yang terikat dengannya OH. Okay, kamu lihat pada karbon sebelah. Karbon bersebelahannya tu, saya letakkan color lain. Karbon yang terikat dengan karbon yang OH, karbon itu ada tak hidrogen pada dia? Itu panduan dia. Okay, sekiranya terdapat hidrogen pada karbon yang letak bersebelahan dengan karbon OH, maka hidrogen itu akan dikeluarkan, maka akan terbentuklah double bond antara dua karbon. Maka akan terbentuklah double bond di antara dua karbon itu. Terbentuk double bond di sini. Yang saya warnakan warna kuning.
Selepas OH dan H tu kita singkirkan. Berlakunya pemutusan ikatan. Kita akan keluarkan OH dan H, maka akan terbentuk carbon double bond yang saya tandakan kuning. Okey, kita boleh lihat contoh lain. Okey, nanti saya akan tunjukkan contoh lagi. Okey, jadi kan mungkin alkohol yang kita gunakan itu kita boleh menghasilkan beberapa campuran alkin. Mungkin bila kita menggunakan sesuatu alkohol itu untuk menyediakan alkin, kita akan dapat beberapa campuran alkin. Saya bacakan di sini. Certain alcohols undergo dehydration to produce more than one alkene. Okay, sekiranya kita dapat lebih daripada satu alkin, maksudnya kita dapat campuran alkin. Jadi bagi campuran alkin, from the mixture of alkenes, the more stable alkene adalah major product. Okay, the more stable alkene adalah yang major product yang dipredicted by Sitzeff rule. Okay, Sitzeff rule ni is a rule to predict if you have mixtures of alkene form, which one is the most stable and major product. Di peraturan ini dinamakan Sitzeff. Okay, take note Sitzeff rule. Tengok ejaan dia. S-A-Y-Z. S-A-Y-T-Z-E-F-F apostrophe S. Sitzeff rule. Jadi Sitzeff rule kata, Sitzeff rule states that in elimination reaction, in the formation of alkene lah the alkene with highly substituted carbon-carbon double bond, which has greater number of alkyl group attached to the carbon-carbon double bond, is the major product and more stable. Please ingat dia punya definition untuk Sitzeff rule. Sitzeff rule states that for the formation of alkene in the elimination reaction for the dehydration of alcohols, the more stable alkene, the major product, is the one which has more alkyl group attached to the carbon-carbon double bond. Itu maksud dia. Highly substituted carbon-carbon double bond atau with more number of alkyl group attached to the carbon-carbon double bond. Contohnya di sini saya tunjukkan ini. Jadi kamu sebenarnya fokus pada carbon-carbon double bond. Kamu tengok, kamu fokus pada carbon-carbon double bond. Kamu tengok dekat carbon. Ni carbon tu kan 4 tangan. Carbon-carbon double bond. Kamu tengok kat 4 tangan dia tu. Jadi adakah keempat-empatnya alkyl? Jadi kalau dia keempat-empatnya adalah alkyl, jadi dia adalah tetra substituted lah. Dia adalah tetra substituted. Jadi kalau semuanya alkyl, sini R, maksud saya sini ini R, sini R, sini R, sini R, R, 4 R. Pada carbon-carbon double bond itu, tetra substituted with alkyl group. Jadi kalau 4 is more stable than 3 lah, 3 alkyl bandingan di, bandingan 2 alkyl, bandingan 1 alkyl, bandingan tak ada alkyl langsung. Okay. Jadi itu Sitzeff. Sitzeff ni kita nak menentukan alkene yang terbentuk hasil daripada elimination reaction, mana alkene yang paling stable, yang merupakan major product. Jadi kita nak tahu mana alkene yang paling stable, yang merupakan major product, kita tengok dekat carbon-carbon double bond. Kita tengok dekat carbon-carbon double bond tu, bagi alkene tu, berapa alkyl dia ada. Jadi lagi banyak alkyl, lagi stable alkene tu. Okay, kita tengok contoh di sini. Okey, ini telah pun saya berikan jawapan dia. Contoh ni, contoh yang pertama ni saya telah memberikan jawapan. Okey, ini kita menggunakan 2 butanol. 2 butanol
OH pada karbon kedua, ni karbon 1, 2, 3, 4 karbon. OH pada karbon kedua, 2 butanol. Ini kamu telah handle dia dalam eksperimen. Kamu telah buat eksperimen menggunakan 2 butanol. Jadi 2 butanol apabila kita campurkan dengan concentrated sulfuric acid dan kita panaskan akan menghasilkan alkin. Dehydration of alcohol menghasilkan alkin. Jadi kita lihat alkin apa yang akan terhasil. Jadi panduan dia, kamu fokus dekat karbon yang ada OH. Tengok dekat karbon yang ada OH. Kalau sekiranya kamu tak nampak, kamu mungkin kena buka sikit struktur tu bagi nampak ya. Karbon yang ada OH. Okay, pada karbon yang ada OH tu ada berapa karbon yang bersebelahan dengan karbon yang ada OH? Karbon yang bersebelahan dengan karbon OH. Saya warnakan warna hijau, mungkin lebih baik nampak tak? Okay, karbon ni dan karbon ni. Karbon yang bersebelahan dengan karbon OH. Jadi karbon-karbon yang saya tandakan hijau tu ada tak dia H? Okay, dia ada H ya. Karbon-karbon tu ada H. Dia kena satu je H setiap satu. Sebab satu H akan keluar. Jadi dia ada H ya. Dia ada H. Dan satu je. H. Jadi sekiranya H dan OH tu hilang, kita akan ada double bond. Jadi kita nampakkan dia ada double bond. Berlaku double bond di sini. Antara karbon yang hujung sekali ni. Yang hujung sekali. Karbon yang ada OH dengan karbon yang paling hujung, maka double bond akan berlaku kat situ. Bila H dan OH-nya hilang. Kemudian pada antara dua karbon kedua dengan karbon ketiga, akan berlakunya double bond. Bila H dengan OH dia hilang. Okey, jadi di sini kita ada dua campuran alkin. Dan untuk mencari manakah alkin yang major product, fokus pada karbon-karbon double bond. Fokus pada karbon-karbon double bond. Kita tengok apa empat tangan dia. Dia ada metil, H dan metil. Jadi di sini dia ada 2R. Nah, kalau yang alkin yang pertama saya tunjukkan di sini, karbon-karbon double bond, ada H, ada etil. CH2, CH3. Jadi di sini R dia ada 1. 1R. Kamu boleh nampak tunjukkan warna kuning pula. Okay, ini nampak ni R dia, etil. 4 tangan tadi. Lainnya 3 tu adalah hidrogen, 1 etil. Manakala yang hujung alkin yang hujung ni, R dia ni adalah 2. Itu. Jadi yang mana lagi banyak R, dia merupakan major product. Okey, itu contoh yang pertama. Kita cuba tengok yang kedua. Okay, yang kedua ni, kalau struktur itu terlalu rapat, kamu mungkin boleh buka sikit. Sekarang kita nak tengok karbon-karbon bersebelahan dengan karbon yang ada OH. Karbon-karbon tu ada tak hidrogen? Ada tak dia ada hidrogen? Ada tak dia ada hidrogen? Ya. Jadi kalau dia ada hidrogen tu akan dikeluarkan. OH pun dia akan dikeluarkan. Dengan itu berlaku, kita akan ada double bond lah di antara dua karbon itu. Kita boleh buat double bond lah. Ya. Okey, sekarang saya lukis di sini Mungkin ruang sini agak sempit, tapi terbaik saya cuba. Okey, jadi sekiranya saya buang, ni CH2, so saya buang satu H, so H tinggal satu, double bond, OH saya dah buang, so ini CH3.
CH3. Kalau perasan kat sini, untuk the next alkene, yang ini pada karbon ini, dia ada metil dan metil. Maksudnya double bond kalau di bawah dan atas ni sama sajalah. Dia memberikan produk yang sama. Jadi kita hanya ada 2 sahajalah alkene yang possible. Plus dengan CH3, CH2, C. Okay, saya nak buat double bond di tengah. Double bond CH2. Daripada CH3, H-nya sudah hilang, tinggal 1. Tinggal 2 je lah. Daripada 3, buang 1, tinggal 2. Jadi CH2. OH dah keluarkan, H dah keluarkan. Okay. Kalau tadi saya buat double bond di atas pun sama dengan yang inilah. Okay. So sekarang untuk mencari major product. Untuk mencari major product, kita tengok dekat carbon-carbon double bond. Fokus pada carbon-carbon double bond. Fokus pada carbon-carbon double bond. Tengok kat carbon double bond. Ya, ada berapa alkyl? Kalau tak nampak ke, saya buang balik ni. Oops. Tengok ada berapa alkyl. Tadi CH double bond kan. CH3, CH, C double bond, C double bond, C, CH3, CH3. Okay. Okay. Kalau kamu boleh nampak dah ni. Kalau saya dah boleh nampak dekat sini. Dia ada 3 alkyl. Kan Fokus dekat carbon-carbon double bond. Tengok situ dia ada apa. Dia ada H, dia ada metil. Dia ada metil, dia ada metil. Ini maksudnya dia ada 3 alkyl. Nah, kalau yang ini ada 2 alkyl. Dia ada 2 alkyl. Boleh nampak tak? Saya letakkan dengan warna kuning. Ini alkyl dia adalah 1, 2, 3. Itu yang 3 alkyl. Ya. 4 tangan. Lihat pada 4 tangan tu. Yang ini alkylnya ada etil, metil. Sebelah sana tak ada alkyl. So 2R. Jadi yang major product adalah yang lagi banyak R. So yang ini adalah major. Satu major, satu lagi minor lah. Ini minor lah. Okay, sekarang kita lihat pula. Okay, ni cuba kamu buat tengok. Boleh faham tak? Okay, tengok carbon yang ada OH. Ataupun mungkin saya buat colour. Tengok kat carbon yang ada OH. Tengok kat carbon sebelah pada carbon yang ada OH. Iaitu carbon ni, dan carbon ni. Carbon-carbon yang saya tandakan hijau tu ada H ke tak? Carbon-carbon tu ada H ke tak? Kalau ada H, H tu boleh dikeluarkan. Maka akan jadi alkene. Okay, jadi saya alkene tu saya tuliskan di sini. CH3, C, buang H dia 1. H daripada 2 tinggal 1. H jadi double bond. C, OH dah hilang. Yang lain tu kita salin. CH3, CH2, CH2, CH3. Okay, itu 1. Okay. How about yang atas tu? Saya keluarkan hidrogen yang atas. Pada karbon yang atas. Jadi CH3, CH2. Okay. Ni tak ada double bond lah. C, double bond kat atas. CH2. Ini salin. CH2, CH2, CH3. OH kita keluarkan. OH dan H kita keluarkan. Jadi alkene. Okay, satu lagi. Ada buang tak sini. Yang ketiga pula. So CH3, CH2,
C yang di atas salin CH3 double bond CH, dah buang satu H, CH2 CH3. Okey, kita dapat 3 alkin plus air. Ini pun tadi plus air. Okey, major product saya tandakan mana alkil. Alkil ni ada berapa? So ini alkin dia 1, 2, 3. So ini 3R. 3R. Apa yang ini? Ni 4 tangan Alkin dia tu etil, propil, ke hidrogen. 2 ada hidrogen. So ada 2R. Kalau yang ini, ini satu tangan dia. 1, 2, ini 3. Ni C ada H, jadi 3R. Ni pun 3R. Jadi dia bukan nama yang sama kan. Ini atas dengan bawah ni bukan nama yang sama. Okey, berbeza tu. Jadi oleh ini maksudnya kalau kata ada yang sama number of R, jadi dua-dua tu adalah major lah. We just tandakan dia major. Okay. Untuk yang ke last one ni. Okay. Tengok karbon yang ada OH. Nasihat saya, kamu tengok karbon alkohol tu, karbon yang ada OH. Mana karbon yang bersebelahan dengan karbon? Karbon bersebelahan saja. Iaitu karbon ni dengan karbon ni. Karbon-karbon tu ada tak hidrogen? Karbon-karbon tu ada hidrogen tak? Karbon tu ada hidrogen Dia tulis dalam bentuk skeleton sebenarnya ada hidrogen tu. Karbon tu dia ada, ni baru 1, 2, 3 dia ada 1 hidrogen. Karbon ni dia ada 2 hidrogen. Okey. Jadi karbon, hidrogen pada karbon tersebut akan hilang bersama dengan OH, karbon bersebelahannya, maka akan dapat double bond di situ. Okey, jadi strukturnya adalah yang ini kita salin CH3 double bond di situ. Okey, dan satu lagi struktur CH3 double bond di sini. Dan air. Okey. Jadi hidrogen di karbon yang gelang pun boleh berlaku penyingkiran lah untuk menghasilkan alkin. Semua alkin sini sekarang alkinnya dia gelang lah, cycloalkin. Okay, antara dua alkin ini, manakah major product? Okay, nak cari berapa alkil, gelang tu dia terikat karbon dengan karbon lah, dia alkil lah. So ini double bond, so alkin dia ini 1, ini alkin, ini alkil. Alkil. Sini dia ada satu hidrogen, sini alkil dia sini. Ni dia ada satu hidrogen. 1, 2, 3, 4 ni ada satu hidrogen. Yang sebelah sini adalah alkil. So ini adalah 2R. 3R. 3R 1, 2, 3. Okay, untuk alkin yang kedua ini, alkinnya ini karbon, ini pun karbon, tapi dua lagi tu adalah hidrogen. Ni hidrogen, ni hidrogen. Jadi alkil dia adalah 2 sahajalah. 2R. Jadi dengan itu, yang 3R tu merupakan major. Yang 2R tu adalah minor. Okey? Okey, mungkin saya akan tunjukkan contoh satu lagi last. Sebelum saya tamatkan. Okey, kita tengok satu contoh last. Saya bukakan slide kosong. Okey, contohnya alkohol ini cuba predikkan.
Sekiranya kamu diberi alkohol ini, karbon OH, dekat padanya CH3 ataupun saya ubah sikit lagi CH2, CH3, ini CH3, 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 like that. Ini ada CH3. Okey, apabila kita campurkan dengan concentrated sulfuric acid H2SO4, kemudian kita panaskan H2SO4. Sekejap, saya clearkan sikit. H2SO4 bila kita panaskan, apakah possible alkene? Dia kata tadi macam mana? Ulang balik. Okey, lihat pada karbon yang ada OH. Apakah karbon yang terikat pada karbon yang ada OH tu? Okey, karbon-karbon tu ada H ke tak? Kalau dia ada H, kalau karbon-karbon tu dia ada H, maka akan berlakunya double bond di antara dua karbon. Dia ada H tak? Ini ada H. Ini ada H. Karbon ni tak ada. Okey, jadi dengan itu kita lukiskan dua struktur alkene. Jadi alkene yang possible tu yang ni kita salin CH3, CH3, CH3. Yang ni double bond CH, satu hidrogen dah keluar, H keluar dengan OH. Nah, kamu kena faham yang kita buat ni, kita potong buang H dengan OH. Maka berlakulah double bond kat situ. Ni Jadi H dengan OH saya keluarkan. H dengan OH dikeluarkan. OH dan H2 dikeluarkan. So double bond situ. Double bond di sini. Okey. Okey, so double bond CH3, yang lain tu kita salin. OH dah hilang. Ini CH3. Mungkin lagi CH3, 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 C, yang ni atas kita salin, CH2, CH3, ni akan jadi double bond CH2. Okey. Jadi, manakah major produk? Kita cari mana banyak alkil. So, ini alkil dia. 1, 2, 3. 3R. Kamu boleh nampak tak? Kita lihat karbon, double bond. Apa tangan dia? Berapa R? Dia ada H ada 1 tu. CH3, CH3. Ini adalah third butyl. CH3, CH3, CH3. Jadi dia ada 3R. 1, 2, 3. Okey. Kita tengok dekat 4 tangan tu berapa R dia. Okay, how about this one? Yang ini berapa R? Dia ada 1, 2. Dia ada 2R. Okay, jadi yang major adalah
yang 3R major. Yang 2R tu adalah minor bersama dengan air yang disingkirkan. Okey, jadi itu tindak balas penyediaan alkin daripada alkohol, dehydration of alcohol, acid catalyzed dehydration of alcohol sebab dia menggunakan asid, sama ada asid sulfurik atau asid fosforik. Fosforik asid atau sulfuric acid yang kita panaskan, maka akan terhasillah alkin dan tersingkirlah air. Alkin mungkin juga alkin yang berbeza campuran terhasil. Untuk kita mencari manakah major produk alkin, kita cari, kita fokus dekat karbon-karbon double bond, tengok karbon-karbon double bond tu ada berapa banyak alkyl attached to the karbon-karbon double bond. How many substituted alkene with alkyl group. Lagi banyak alkyl group, more stable alkene. 4R more stable than 3R banding dengan 2R banding dengan 1R banding dengan tak ada R langsung. Okey, jadi saya berhenti sampai situ. Nanti kita sambung dengan reaction of alkene pula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.